sighatil amri, daripada lafaz-lafaz perintah. Ya. Contoh seperti mana contoh kul huwallahu ahad. Jadi kul itu adalah kata perintah. Itu salah satu daripada lafaz kata perintah. Sebenarnya ada yang lain. Salah satu yang lainnya yang inilah, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata. Maksudnya Nabi SAW memerintahkan kita. Jadi ini ada perintah Nabi SAW. Nabi kata berkatalah, berkatalah, ataupun hendaklah dia berkata. Falyakul. Kalau dalam ilmu fiqh ada tafsiran bahawa penggunaan lafaz seperti ini membawa maksud sunan, digalakkan. Tapi itu adalah dalam kerangka ilmu fiqh. Kita tak nak bincang benda itu sebab ianya adalah dalam perbincangan lain. Tapi apa yang kita nak cerita sini ialah falyakul khairan, itu maksudnya hendaklah dia berkata ataupun berkatalah. Khairan maf'ulun bih. Satu perkataan, satu kata-kata yang dibuat oleh orang, falyakul, maka fi'ilnya ialah kita lah, ataupun anda, kamulah, ataupun anda lah, ataupun kau lah. Kamu ataupun anda atau kau, gitu. Itu adalah fa'il. Di mana maf'ulnya khairan tadi, yang baik-baik. Kenapa digunakan isim nakirah? Ini bahasa Arab. Kenapa digunakan isim nakirah? Kerana menunjukkan umumnya apa saja, tidak terhad, asalkan yang baik-baik, asalkan perkataan yang baik. Kalimatan thayyibatan, perkataan yang baik-baik, yang tidak menghina, mengeji, memaki, mencerca, mengamun, yang baik-baiklah. Dalam konteks sekarang ni, bila kita berbicara, biarlah berbicara kita itu adalah bicara yang baik. Kalau kita ditanya tentang sesuatu perkara untuk diulas, biarlah ulasan kita itu yang baik, ataupun biarlah ulasan kita itu menggambarkan kita memahami perkara yang ditanya itu. Contohnya, kalau bagi seorang guru agama, apabila ditanya sesuatu soalan, maka soalan itu kalau dia tahu jawapannya, maka jawablah dengan jawapan yang baik. Jangan bila ditanya pada kita contohnya ditanya tentang haramnya arak, contoh, jangan kita jawab kamu haramnya judi, contoh. Jangan jawab balik, kamu suka ayah kamu, abang kamu, adik lelaki kamu, anak lelaki kamu berjudi. Itu tak betul jawapan macam tu. Itu tak masuk dalam falyakul khairan. Patutnya kita jawablah. Kalau kita tahu, kita jawablah. Dalam Islam judi tidak ada kompromi. Malah semua agama mengharapkan judi bagi penganutnya, untuk penganutnya. Jawab macam tu. Jadi menggambarkan kita memahami sesuatu yang ditanya dan kita boleh menjawab dengan baik, kita boleh berkata dengan baik. Maka kalau kita tak mampu begitu, Nabi dah tunjuk jalan yang kedua, auliyasmut, ataupun diam saja, no comment. Kalau kita rasa soalan itu soalan yang ada unsur provokasi, ataupun soalan itu mungkin berupa bola tanggung lah, kalau kita kata permainan badminton bola tanggung,
Mana kalau kita jawab, kita akan terperangkap, ataupun jawapan kita itu akan diputar belitkan. So jawapannya mudah saja, saya tak tahu. Seorang ulama tersohor, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, seorang ulama yang kalau kita kata sekarang punya istilahnya legend, seorang tokoh besar, ulama fiqh yang mengasaskan mazhab Maliki. Apa hari ini berjuta-juta pengikut, berjuta-juta umat Islam yang mengamalkan fiqh mazhab Maliki, terutamanya di Afrika Utara, di Afrika Barat, mazhab Maliki. Sebab dunia Islam ni, kalau kita lihat di Nusantara khususnya, majoriti beramal fiqh mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat di India Utara, di Pakistan, di Afghanistan, di Asia Tengah, mazhab di Turki mazhab Hanafi. Kalau di sebelah Afrika Utara dan Barat, mazhab Maliki. Kalau di Arab Saudi, mazhab Hambali. Kalau di Mesir, katanya semua dia. Ini negara yang unik, tapi tidak mengherankan kerana ulama-ulama besar banyak di negara Mesir. Jadi semua di Mesir, semua mazhab diamalkan. Ada pengamalnya, ada pengikutnya. Baik, kita balik tadi. Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, pengasas mazhab Maliki, apabila ditanya soal jawab agama, 9 jawapannya tak tahu. Saya tak tahu. 1 je dia jawab ada jawapan. Yang lagi 9 saya tak tahu. Kenapa jadi begitu? Sedangkan dia ulama besar yang menghafal hadis Nabi, menghafal Quran, menghafal ratusan ribuan hadis Nabi. Tapi kenapa beliau menjawab sebegitu? Kerana apa? Kerana tak nak jawapannya itu menggambarkan kelemahannya ataupun kedhaifannya dalam ilmu fiqh. Lebih selamat dijawab saya tak tahu. Jawapan berdiam diri lah namanya. Sebab mengambil makna hadis Nabi ni, auliyasmu, tak tahu, diam itu baik sebenarnya, daripada kita mengulas sesuatu yang kita tak pasti ataupun yang benar-benar kita tak tahu. Yang kalau kita jawab juga akan menampakkan kelemahan kita, menampakkan kekurangan kita. Jadi Nabi kata, berkatalah yang baik-baik atau diam saja. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, dan sesiapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Memuliakan jiran ini satu tuntutan, satu perintah dari Nabi SAW untuk kita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Muliakan jiran kita. Jangan buat sesuatu yang menyakitkan hati jiran. Kepada yang memelihara haiwan peliharaan seperti kucing, cubalah usahakan supaya haiwan peliharaan kita ini tidak membuang najis merata-rata, yang boleh menimbulkan rasa tak senang jiran sekeliling. Dan mungkin ada di kalangan jiran yang akan mengambil tindakan yang di luar jangkaan ataupun tindakan drastik. Kita juga yang akan berasa marah ataupun berasa tersentuh hati ataupun tersinggung. Jadi yang paling baik, kalau kita betul-betul nak memelihara haiwan peliharaan seperti kucing ini, kita ajarlah, didiklah haiwan-haiwan peliharaan kita ini dengan disiplin, supaya haiwan-haiwan ini membuang najis mengikut